Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jom belajar asas komputer tingkatan 3. Apa yang kita akan belajar hari ini ialah murid akan mengenal pasti dan menjelaskan kekardinalan antara entiti dalam hubungan one to one dan juga one to many. Apa itu kekardinalan atau cardinality? Perhubungan antara entiti-entiti dalam suatu pangkalan data. Okey, perhubungan antara entiti, dia tidak melibatkan atribut ya, dia merupakan entiti. Okey, terdapat beberapa jenis kekardinalan yang digunakan untuk menghubungkan satu entiti dengan entiti yang lain. Okay, kita ada dua jenis, sebenarnya ada 3 jenis, tapi kita hanya belajar 2 jenis kekardinalan, iaitu one to one dan yang kedua ialah one to many. Yang ketiga ialah many to many. So kita hanya rujuk kepada 2 sahaja jenis kekardinalan. Okay, perhubungan antara 2 entiti lazimnya diwakili dengan menggunakan kata kerja. Okay, dalam gambar rajah hubungan entiti, iaitu Entity Relationship Diagram, kita panggil dia ERD. Hubungan dilukis dengan menggunakan simbol rhombus. Okay, kita guna simbol rhombus untuk menghubungkan antara 2 entiti. Okey, ini adalah contoh kekardinalan one to one. Boleh rujuk buku teks ya. Okey, apa dia kekardinalan one to one atau kita panggil hubungan satu ke satu? Okay, satu entiti yang berhubung dengan hanya satu entiti yang lain dan sebaliknya. Okey, kita menggunakan entiti ya, kita tidak menggunakan atribut. Contohnya, seorang pengetua akan mengurus sebuah sekolah dan sebuah sekolah akan hanya mempunyai seorang pengetua. Okey, rajah yang di bawah, rajah perhubungan entiti ERD adalah hubungan satu kepada satu, one to one. Okay, ini adalah simbol rhombus. So hubungan rhombus ni, okay, kita mesti menggunakan kata kerja. Pengetua mengurus sekolah. Okay, ataupun sekolah diurus oleh pengetua. So pengetua adalah entiti, sekolah juga adalah entiti. Jadi kita hubungkan dia dengan satu simbol rhombus, yang ini adalah kekardinalan one to one. Okey, pengetua kita tahu mesti hanya ada satu sekolah. Pengetua tak boleh mengurus banyak sekolah. Okey, jadi ini adalah hubungan one to one. Okey, dalam pangkalan data, hubungan ini kita masukkan sebagai setiap rekod dalam jadual hubungan hanya ada satu rekod sahaja dalam jadual yang lain. Okey, kita tengok dekat contoh di bawah. Ini adalah entiti pengetua. Okey, yang tab atas ini adalah entiti pengetua dan ini adalah nombor pegawai. Okey, nombor pegawai atau nombor pekerja. So, nombor pegawai ini dia menjadi satu kekunci primer dan nombor pegawai nama kod sekolah merupakan atribut bagi pengetua. Okey, sekolah pula kita ada kod sekolah. Okey, kod sekolah kita ada nombor pegawai, nama, bilangan guru dengan bilangan murid. So, entiti sekolah, atribut dia adalah kod sekolah, nombor pegawai, nama, bilangan guru dan bilangan murid. Okey, satu rekod daripada entiti pengetua hanya akan mempunyai kekardinalan 1:1, iaitu satu rekod daripada satu entiti sekolah. So, maksudnya kita akan tahu kalau nombor pegawai, contoh nama Puan Noriah binti Zaki, okey, contoh dia akan menjadi pengetua di sekolah SMK Bunga Orchid. So, ini adalah hubungan 1:1. Contoh, Johari bin Abdul Samad, dia akan menjadi pengetua di sekolah SMK Seri Angkasa. So, ini adalah hubungan one to one. Kita masuk kepada kekardinalan one to many. Okey, apa dia kekardinalan one to many ataupun satu ke banyak? Satu entiti yang mempunyai hubungan antara satu atau lebih entiti. Contohnya,
Seorang murid dapat meminjam banyak buku, tetapi sebuah buku hanya boleh dipinjam oleh seorang murid sahaja. So, gambar rajah ERD di bawah menunjukkan hubungan antara murid dengan buku. Okey, entiti dengan entiti. So, di tengah ini adalah kata kerja kita guna perkataan meminjam. Jadi, murid boleh meminjam banyak buku. Okey, kita tengok dalam gambar rajah pangkalan data hubungan. Okey, murid ini adalah entiti, ID murid, nama, jantina, nama kelas merupakan atribut. Buku pula adalah entiti yang kedua, kod buku, judul, ID murid, okey, dan seterusnya ini adalah atribut. Jadi, satu orang murid, contoh cikgu ambil, di sini dia bagi Adam Akil. Adam Akil boleh meminjam 2 buah buku. Dia boleh pinjam buku teks sejarah dan boleh pinjam buku teks ekonomi. So, satu orang murid boleh meminjam lebih daripada satu buku. So, ini adalah hubungan one to many. Contoh 4.5, lakaran jenis kekardinalan dalam lukisan gambar rajah perhubungan entiti bagi situasi. Okey, soalan A. Seorang guru menjadi guru kelas bagi satu kelas sahaja. Jadi, jenis kekardinalannya ialah one to one. Guru adalah entiti, kelas juga adalah entiti. Jadi, seorang guru hanya boleh mengurus satu kelas sahaja. So, one to one. Okey, ini adalah gambar rajah rombus ya. So, kita menggunakan kata kerja mengurus. Okey, seorang murid boleh mendaftar lebih daripada satu acara sukan. Satu orang murid, okey, dia boleh mendaftar banyak acara sukan. One to many. Apa acara dia? Contoh 100 meter, 200 meter, 4 kali 100 meter. So, seorang boleh ikut mendaftar bagi banyak acara sukan. Okey, ini adalah lakaran bagi lukisan rajah perhubungan entiti. Latihan hari ini kita lihat aktiviti 4.3, jejaki kekardinalan. Okey, pelajar boleh baca ya pernyataan bagi nombor 1. Selepas itu, bagi soalan nombor 2, kenal pasti jenis kekardinalan bagi pernyataan di atas. Dan nombor 3, sediakan satu peta pemikiran IT untuk mengkategorikan jenis kekardinalan. Okay, ini ikut idea macam mana kamu nak membuat satu peta IT ya. Dan akhir sekali ialah melukis gambar rajah perhubungan ERD berdasarkan pernyataan pada 3A. Okey, itu sahaja untuk kelas hari ini. Okey, sekian, terima kasih.